Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia sedang buat zalim pada dia. Kelompok ini Allah cerita dalam Al-Quran. Yang nak hidup balik ni, ada 3 kelompok yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah cerita, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang menzalimkan dirinya sendiri. Dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Bila dia mati saja masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Ni kelompok yang dahsyat. Yang kedua ni kelompok yang memang sengsara, teragak-agak di antara syurga dan neraka pada diri dia. Yang ni menjadi sukar pada diri dia saat mana di alam barzakh. Dianya mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah datang saat kematian di kalangan mereka itu. Apabila datang saja kematian dan jenazah mereka mula dibaringkan di dalam barzakh, kebanyakan daripada mereka itu mula sebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Mudah-mudahan bila aku diberi peluang untuk aku hidup kembali di atas dunia, aku akan lakukan amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah pada mereka itu, wahai malaikat, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut kamu saja yang kamu akan ulang sebut yang kamu ingin hidup kembali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang mereka itu mereka akan mula melalui saat barzakh
sampailah mereka dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para asatizah, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat kurniaan yang Allah kurniakan pada kita, dipanjangkan umur kita ini, sehingga kan kita diberi peluang oleh Allah untuk kita membuat persiapan bagi satu perjalanan yang panjang yang kita kena lalui akan datang nanti. Syukurnya kerana Allah menyayangi kita. Tatkala mana Allah menyayangi kita, Allah menggerakkan kita untuk kita datang sekejap, duduk seketika untuk kita merenung sedikit perjalanan yang kita akan lalui ini. Kalau kita perhati dalam hidup kita, tak semua orang dapat nikmat ini. Nikmat dipanggil nikmat untuk kita membetulkan jalan hidup. Ramai di kalangan kita bila diberi peluang untuk hidup ini, ramai di kalangan kita hanyut dan hanyut dengan kehidupan dunia ini, sehingga kan kita tak tahu apa benda yang perlu kita lalui akan datang nanti. Tak mudah pun kita dapat datang di majlis ilmu sebegini, dan tak mudah pun kesedaran ini datang dalam hidup kita, kecuali Allah menyayangi kita. Bila Allah menyayangi kita, Allah akan buka hati kita supaya kita lebih merenung sedikit dalam hidup kita. Allah bila dia sayang pada seorang hamba, Allah tegur dengan teguran-teguran tertentu. Kadang-kadang Allah tegur dengan teguran yang berat, tegur dengan teguran yang kita sendiri rasa berat pada diri kita. Tapi sayangnya Allah pada kita, Allah ringankan saja teguran. Allah jadikan pada kita dengan kesedaran sedikit pada diri kita untuk kita datang dalam hidup kita, untuk kita tadah sedikit telinga kita, tadah sedikit hati kita, untuk berbicara tentang satu tajuk yang sukar untuk kita nak faham, kecuali orang yang benar-benar difahamkan oleh Allah, orang yang ditahu dan ada kesedaran ini sentiasa wujud dalam jiwa dia terhadap satu alam yang perlu kita lalui di hadapan kita, dipanggil alam barzah. Alam barzah ini alam yang tak sama dengan alam dunia. Yang kita jangan ingat bahawa alam barzah ini merupakan alam yang biasa-biasa sahaja, tidak. Kita kena faham bahawa alam barzah ini satu perjalanan yang kita bersendirian. Kita tidak berjalan dalam keadaan bersama-sama dengan orang lain. Perjalanan yang berbeza daripada perjalanan-perjalanan kita sebelum daripada ini. Boleh jadi kita hidup atas dunia, kalau kita dalam keadaan kita ni rasa susah, kita boleh minta tolong dengan orang. Waktu mana kita hidup atas dunia ini, kalau kita sakit, kita boleh cari doktor. Waktu mana kita hidup atas dunia ini, kalau kita ada masalah harta benda, boleh jadi kita boleh cari kawan-kawan untuk tolong terhadap harta benda kita. Tapi bila kita berada di barzah, kita tidak sama lagi dengan hidup di atas dunia ini. Hidup di alam barzah ini, alam yang disebutnya ada 3 keadaan yang berbeza yang berlaku di alam barzah di hadapan kita ini. Sebelum saya nak cerita tentang 3 keadaan berbeza ini yang perlu dilalui di alam barzah nanti, cuma saya nak sebut bahawa kita kena faham, bila kita sebut kita ni manusia, kita kena lalui depan kita ni ada lagi 3 alam yang besar yang perlu kita lalui. Alam apa dia? Dia panggil alam barzah, alam yang ketiga yang besar yang kita kena lalui. Alam lepas pada barzah, kita kena hidup di alam dipanggil mahsyar, alam yang dibangkitkan balik dan dikumpulkan balik. Alam ini tiap-tiap kali mana kita solat, sentiasa kita akan sebut Maliki Yaumiddin.
Malik Yaumiddin ni cerita tentang mengenai kita hidup di hari yang disebut dengan mahsyar. Hari yang dibangkitkan balik. Hari yang disebut dengan hari pembalasan, Yaumul Jaza. Hari yang dibalas. Sehingga kan Allah jadikan alam itu jauh lebih besar daripada alam barzah. Allah jadikan alam mahsyar sehingga kan ada lebih kurang 90 nama lebih yang Allah jadikan pada nama alam mahsyar. Nak gambarkan tentang mengenai besar lagi alam itu. Lepas pada kita hidup di alam barzah, alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam yang akhir dalam hidup kita. Alam yang kelima ni dipanggil apa dia? Alam sa'idun au saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam yang disebut dengan alam syurga ataupun alam neraka. Na'udzubillah min zalik. Para hadirin sekalian, kita kena faham bahawa hidup kita ini bukan untuk di dunia. Allah tak jadikan hidup kita ni untuk dunia. Tetapi Allah jadikan hidup kita ini kena tuju ke sana. Yang disebut dengan akhirat Allah. Bila kita nak pergi ke sana, kita kena lalui semua lima alam ini. 5 alam ni apa dia? Alam yang pertama dipanggil alam kandungan ibu. Alam ini alam yang sudah berakhir dalam hidup. Saya yakin tuan-tuan pernah melalui alam itu. Cuma dia telah menjadi kenangan dalam hidup kita. Alam kandungan ibu. Alam kandungan ibu ni tak ada seorang pun di kalangan kita kata saya tak datang daripada kandungan ibu. Ada. Tak ada di kalangan kita sebut saya ustaz datang daripada buluh betung ustaz sebut. Saya datang daripada buah labu, tak ada. Kita ni semua datang daripada kandungan ibu. Kandungan rahim ibu. Suatu kita ada binti pada diri kita. Kita tahu keturunan kita daripada mana, datang daripada mana. Ini alam yang pertama. Alam yang kedua ni, alam yang kita sedang hidup sekarang. Alam ni dipanggil alam yang disebut dengan alam kehancuran, alam fan. Alam yang disebut dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Alam yang hancur, fana. Dalam ayat Al-Quran Karim Allah SWT sebut alam ni alam fana, alam hancur. Yang ni perlu kita akui dalam hidup kita. Sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga, alam barzah. Cuma alam yang besar yang perlu kita, yang menjadikan pada diri kita ni ke depan nanti bagus ataupun tak bagus dalam hidup kita berdasar pada kita hidup sekarang. Sekarang ni kalau kita pandai lukiskan kita, pandai kita corak perjalanan hidup kita, berjayalah sekejap lagi. Tetapi kalau sekarang ni kita hidup dalam keadaan terawang-awangan, hidup kita ni dipusing ataupun hidup kita ni diperdayakan dengan dunia, kita akan menyesal sekejap lagi. Sekejap lagi kita akan rasa penyesalan yang besar. Kerana apa dia? Kerana kita akan berhadapan dengan satu keadaan yang paling tak pernah kita terjangkau dalam pemikiran kita. Tapi bagi orang yang mukmin, dia tidak akan rasa perjalanan sekejap lagi, perjalanan yang menjadi penyesalan pada mereka. Satu saya sebut bahawa sekarang kita sedang mencorak perjalanan hidup kita. Jangan sampai peringkat kita terleka dengan kehidupan ini. Dan jangan hilang matlamat tujuan asal kejadian Allah hantar kita untuk menjadi manusia di atas dunia ini. Kita kena tahu tujuan kita datang bukan untuk makan minum saja, tidak. Tujuan kita datang di atas dunia ini bukan sekadar untuk kita bernikah kahwin, dapat anak pinak begitu saja, tidak. Tujuan Allah jadikan kita ni bukan tujuan sekadar untuk kita bekerja, kemudian makan gaji, cukup hujung bulan kita ambil gaji, begitu saja, tidak. Ada tujuan yang besar Allah jadikan kita untuk hidup di atas dunia ini. Tujuan besar ni ramai orang kita lupa. Allah, dia nak suruh kita sentiasa ingat. Allah jadikan macam mana? Nak suruh kita ni sentiasa ingat tujuan dalam hidup kita. Allah suruh kita diazankan. Setiap hari kena dengar azan. Dengar azan ni dengan tujuan apa dia? Nak ingatkan tujuan hidup. Tujuan hidup ni, bila kamu dengar azan, kamu jawab azan tersebut. Nak suruh kita ni ingat tujuan hidup kita. Jangan kamu leka. Bila kamu hidup atas dunia ni, senang ramai orang kita ni terleka. Hanyut dengan dunia. Bila hidup hanyut dengan dunia, rasa seronok dengan dunia, yang menyebabkan kita ni tak bersedia untuk kita nak menghadap perjalanan-perjalanan yang akan datang.
Perjalanan yang akan datang ni besar ni dalam hidup kita. Jangan kita ingat perkara yang main-main pada diri kita. Sebab dah ramai dah yang masuk dalam kubur. Kebanyakan yang masuk dalam kubur tu semua nak hidup dan nak kembali balik di atas dunia. Kenapa nak hidup dan nak kembali balik atas dunia? Kerana hidup di atas dunia ni menjadi kelekaan. Yang dia hidup dalam keadaan leka, tak tahu tujuan apa. Tiap pagi turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Setiap hari demikian putaran masa kita hidup. Menunggu apa sebenarnya dalam hidup kita? Kita mengejar apa dalam hidup kita? Kalau kita tanya banyak je di kalangan kita, kita akan tak terjawab. Ramai di kalangan kita, hidup ni, dia rasa bahawa hidup ni sekadar untuk makan, tidur, bangun, kahwin, bekerja. Begitu je dalam hidup. Akhirnya, dia terleka dan terleka. Sampai satu ketika, dia direntak nyawa dia, ditarik untuk menghadap depan Allah. Fa'izahum mublisun. Di waktu itu tercengang-cengang. Dia menghadap di hadapan Allah. Untuk dia menghadap di hadapan Allah SWT. Yang ni teruk dipanggil. Yang ni teruk. Yang lebih teruk, kitanya teruk dah di dunia, teruk juga dalam barzah. Masuk dalam kubur, bila kita akan mula melalui saat barzah ini. Bila kita mula hijab kita mula dibuka. Hijab kita mula dibuka, kita mula nampak malaikat mula berduyun-duyun turun. Di saat mana malaikat mula berdiri depan muka kita, malaikat mula sebut pada diri kita, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk melangkah, kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar saja, tiba-tiba timbul penyesalan dalam jiwa masing-masing. Datang terus penyesalan kerana tak bersiap untuk nak menghadap di hadapan Allah. Datang ni penyesalan ni. Penyesalan apa dia? Sebut pada malaikat. Allah cerita perangai manusia ni. Sebut pada malaikat. Dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat boleh tangguh tak sekejap malaikat? Jangan bagi mati lagi malaikat. Jangan bagi menghadap lagi depan Allah. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqah. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Cari harta ni mula menyesal dengan harta yang dicari. Nak buat apa dia? Nak suruh sedekah sekarang. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Kerana hidup ni bermatlamatkan hidup untuk dunia. Bila kita letak matlamat untuk hidup di dunia, maka timbul penyesalan di waktu ini. Kerana benda yang ada atas dunia ni, kita terpaksa tinggal dah. Kaya macam mana pun kita, tak ada lagi orang yang kaya bawa dengan harta kekayaan dia masuk dalam kubur. Bawa kecuali Fir'aun, dipanggil demikian. Nak sebutnya, orang yang besar macam mana pun pangkat, ramai mana pun pengaruh, bila dia masuk dalam kubur, tak ada seorang pun terjun dengan dia. Berada dalam kubur, mengatur ataupun menolong dan bantu dia di alam barzah itu. Maknanya apa dia? Segala kekayaan, segala kemewahan, segala apa yang ada, di saat mana menghadap depan Allah, di waktu itu, mula dalam keadaan pada dirinya, penuh penyesalan, datang, timbul penyesalan demi penyesalan. Tapi Allah cerita, manusia itu yang menyesal yang pertama. Menyesal yang kedua bila? Bila mula ditarik roh ini. Seringkali saya sebut dalam siri-siri kuliah saya. Ada manusia ni, dalam Al-Quran Karim dicerita, bila tarik roh dia daripada hujung kaki tu, untuk naik ni, tarik roh ni, malaikat mula masuk. Bila malaikat masuk tu, malaikat sambil masuk tu, malaikat sebut, Waja'at sakratul maut bil haq, zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat kematian yang penuh dengan kebenaran pada kamu. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila masuk saja malaikat ni dalam tubuh, ada lagi yang degil, ada lagi yang tolol, ada lagi yang hidup dalam keadaan serba salah pada diri dia. Hidup dalam keadaan keliru. Ramai di kalangan kita begitu. Kerana keliru di antara nak tinggal dunia dengan nak pergi ke akhirat. Keliru dalam hidup dia kerana tak ada ilmu. Tak pernah dia dengar kuliah cerita tentang mati. Dalam hidup dia, tuan-tuan bayang, yang dengar kuliah cerita bab mati ni seramai ni je. Seramai ni je. Yang tak dengar kuliah, ramai lagi pada yang ni. Ramai lagi pada ni. Dalam keadaan yang dengar kuliah seramai ni, kita nak boleh bayang macam mana dia nak bersiap menghadap depan Allah. Dalam keadaan nak bersiap tu, keliru. Yang belajar ni pun keliru.
Yang tak belajar lagi keliru. Yang tak dengar kuliah lagi teruk dalam kekeliruan pada mereka. Mereka tarik hujung kaki tu sedang tarik tu, syaitan mujuk dia. Syaitan sebut, kamu jangan taubat lagi ya, jangan taubat. Yang berlaku pada diri kamu ni bukan nak mati ni. Yang berlaku pada diri kamu ni satu suasana yang kamunya boleh jadi kamu ada penyakit yang disebut batu karang. Boleh jadi kamu ada penyakit yang tu. Boleh jadi syaitan nak pujuk. Syaitan sebut, jangan kamu taubat sekarang, jangan taubat. Jangan taubat. Doktor pun tak tahu yang dia nak mati. Doktor pun dia tak tahu saat mana dia sedang tarik tu. Padahal doktor ni belajar orang mati ni macam mana. Tapi doktor sendiri pun, ustaz sendiri pun, ramai mana yang tak tahu yang dia nak mati saat tersebut. Kalau doktor tak tahu, ustaz tak tahu, bila kita tahu? Seorang tersebut, Perdana Menteri pun dia tak tahu dia sedang nak mati saat tersebut. Dia tak tahu. Dan malaikat yang cabut nyawa tu pun tak tahu nak mematikan orang di saat itu. Disebut dalam kitab ni, yang kita kena faham. Saat itu, orang ni jadi dalam keadaan tak tahu benda apa yang sedang berlaku ni. Dalam keadaan kelam kabut ni, ditarik daripada hujung kaki, naik sampai ke lutut. Bila tarik sampai ke lutut, naik sampai ke pinggang. Kumpulan yang kedua tarik, naik sampai ke pinggang. Bila sampai ke pinggang tu, rasa sejuk di pusat. Sejuk di pusat. Kemudian sejuk tu, tiba-tiba turun sedikit demi sedikit. Saya biasa sebut yang ni. Roh kita ni, dia turun balik. Bila sampai di pusat, dia turun sikit demi sedikit. Dia turun tu, syaitan sebut, aku dah bagi tahu dah kan, tak mati, syaitan sebut. Relax bro, relax katanya syaitan. Relax, tak mati lagi ni. Baru sampai di pusat baru ni. Mau di pusat, kan sedang turun ni. Turun. Bila turun sikit demi sedikit, roh ni turun sedikit demi sedikit. Dalam keadaan turun, sampai bawah sikit kemaluan kita, tiba-tiba masuk kumpulan yang ketiga, rentak nyawa kita. Rentak nyawa ni. Bila rentak nyawa manusia ni, daripada bawah tu tarik, naik, zup, putus urat-urat di bawah ni. Bila tarik sampai ke halqum, sampai di halqum, baru perasan kita ni mati. Baru terasa, Allah mati. Baru kita tahu dia, bila sampai di halqum ni, kebanyakan orang baru tahu dia mati. Bila tahu dia mati, kebanyakan syaitan pun baru tahu orang ni nak mati. Malaikat yang cabut nyawa ni pun baru tahu lepas pada kita tahu kita ni mati, barulah malaikat ni tahu yang rupa-rupanya dia sedang cabut nyawa untuk mematikan orang. Bila sampai di halqum saja, disebut dalam kitab demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, bila tarik itu, semua tak tahu lagi ni mati ke tak mati. Sampai di halqum, tiba-tiba baru perasan mati. Bila perasan mati, mulut masing-masing sebut apa dia? Qala inni tubtul an. Tiba-tiba mulut ni keluar. Semua mulut manusia ni sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah, disebut. Sekarang saya taubat. Saya taubat ya Allah. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak diterima dah orang yang hidup dalam keadaan buat benda yang jahat. Bila sampai hatta iza hadar ahadahumul maut, sehinggalah kamu ditarik roh kamu sampai di halqum, tiba-tiba mulut kamu sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Tak dianggap taubat. Bila sampai di halqum, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha yaqbalu taubatu 'abdin hatta lam yugharghir. Rasulullah sebut, Allah terima taubat seorang hamba ini sehinggalah roh kamu sampai di ghargharin. Bila roh kamu sampai di ghargharin, Allah tak terima dah taubat kamu. Ghargharin ini ulama-ulama sebut sampai di halqum. Selama mana roh berada di hujung kaki, Allah terima lagi taubat. Sampai ke lutut, Allah terima lagi taubat. Tapi oleh kerana hidup keliru, hidup ni keliru, naik sampai keluar. Bila keluar saja roh ni bunyi kah sekali yang tak baik. Ataupun roh orang mukmin keluar tu dalam keadaan air yang jernih, keluar masuk dalam bekas. Rasulullah sebut demikian. Kemudian masuk dalam bekas ni, nampak ni malaikat berdiri, panjang je malaikat berdiri, beratur ni bau wangi. Ambil roh kita ni keluar ni, sambil keluar tu sapu bau minyak atar yang bawa daripada syurga Allah. Bauan kasturi yang indah. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni insya-Allah. Kita ni, mudah-mudahan kita nak kita ni di kalangan husnul khatimah. Bila kita dapat husnul khatimah, kita ni akan disambut oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat ni puji-pujian, wanginya katanya malaikat.
Sukanya malaikat puji ni tak pernah bau semerbak begini. Bauan itu berbeza-beza berdasar pada amalan masing-masing. Berdasar pada amalan masing-masing. Sambut menyambut. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sambut menyambut ni, malaikat-malaikat ni sambut, sapu minyak kasturi, bauan wangi, masuk dalam bekas, sapu. Masa itulah bermulanya saat kematian pada seseorang. Kita mula mati. Mula saat tersebut bila tanya, mati ni apa? Mati ni apa? Bermula daripada keluarnya roh daripada mata sehingga menghadap depan Allah, kemudian diturun kembali. Waktu mana Sayyidatina Hawa alaihi salam tanya Nabi Adam, bila Nabi Adam sebut anak kita telah mati, Qabil telah bunuh Habil. Bila Qabil telah bunuh Habil, lalu disebut kepada Hawa. Hawa tanya, mati itu apa? Mati itu apa? Terkejut Hawa. Lalu Nabi Adam AS sebut, mati dia tak boleh bangun, tak boleh berjalan. Mati dia tak boleh makan. Mati dia tak boleh bercakap lagi dengan kita. Lalu sebut saja begitu, menangis Hawa. Kerana kematian yang pertama di atas dunia ini, matinya anak Nabi Adam AS. Bila mati tersebut, sebut saja begitu. Lalu dalam keadaan demikian, Hawa AS menangis teresak-esak. Sesungguhnya kita akan dikembalikan balik pada Allah. Lalu tanya, mati ni bila? Bermula daripada bila? Bila saat mana roh kita ni keluar daripada jasad kita, menghadap depan Allah. Naik, menghadap depan Allah. Itu saja tempoh mati. Mati ni, naik saja menghadap depan Allah. Di langit yang pertama, malaikat tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Roh fulanah binti fulan. Bila sebut saja begitu, lalu penjaga langit yang pertama sebut, beruntunglah dia. Kalian akan rasa pengembaraan ini sekejap lagi. Sekejap lagi je kita akan rasa. Pengembaraan dipanggil saat kematian. Menghadap depan Allah. Naik langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai yang ketujuh. Bila sampai ketujuh, lalu menghadap depan Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tentukan dia di kalangan ahli syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita harap sangat. Bila sebut Illiyin, turun terus berada di hujung kepala masing-masing. Bila sebut saja saat mana roh ni keluar, mengecik bau busuk sebusuk-busuknya, berdasar pada amalan. Busuk ni pun berdasar pada amalan. Saya nak sebut sikit lagi amalan apa yang menjadikan demikian. Berdasar pada amalan. Kemudian bau busuk ni, jubah malaikat yang warna hitam tu, bau busuk. Malaikat bila cabut saja roh kita ni, malaikat yang cabut nyawa kita ni, terus berdiri di pintu. Keluar saja diri depan pintu. Bila keluar saja roh kita ni, malaikat pun memandang pada keluarga yang menangis itu. Malaikat sebut apa dia? Jangan kamu cela aku. Kamu cela diri kamu sendiri yang tak bersedia untuk menghadap di hadapan Allah. Jangan kamu marah pada aku. Aku tak pernah pun menzalimi kamu. Tapi yang buat zalim, kamu sendiri buat zalim pada diri kamu. Kamu buat zalim pada diri kamu. Kamu tak bersiap, katanya malaikat. Malaikat sebut di saat mana tangisan-tangisan kedengaran dalam keluarga itu. Bila keluar saja roh kita ni, malaikat masukkan dalam Mekah yang bau busuk, sebusuk-busuknya. Rasulullah kata, dua makhluk saja yang tak bau, jin dan juga manusia. Bila begitu saja, mula naik menghadap depan Allah. Langit yang pertama, malaikat penjaga langit yang pertama sebut, tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Roh fulanah binti fulan. Sebut saja begitu, malaikat penjaga langit yang pertama sebut, celaka dan bangsatlah dia. Hidup dalam keadaan jahat dan mampus pun dalam keadaan jahat. Malaikat mula sempurna ni. Naik langit yang kedua, ketiga, menghadap depan Allah. Bila menghadap depan Allah, Allah sebut, tentukan dia dalam neraka Sijjin. Bila sebut neraka Sijjin, turun terus roh masing-masing. Turun berdiri di hujung kepala masing-masing. Di saat itulah permulaan kehidupan di alam barzah. Kita mula hidup di alam barzah. Saat itu, kita mula mengembara satu perjalanan. Barzah di dunia. Barzah di dunia ni, sebelum kita masuk dalam barzah di dalam kubur. Bila mula saat tersebut, kita mula hidup. Mula hidup, kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita sebut pada orang yang buka muka kita ni, perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Kita sebut pada orang yang mandikan jenazah kita, perlahan-perlahan, jangan kasar, jangan kuat sangat.
kamu gosok badan aku bagaikan melecur seluruh tubuh badan saat ini. Sebut pada orang yang usung jenazah, jangan cepat sangat, jangan lahan sangat. Dia sebut demikian, aku tak sabar. Orang yang saleh sebut cepat-cepat, manakala orang yang taleh sebut jangan cepat sangat, nanti aku cepat nanti kena azab. Disebut demikian pada mereka yang usung jenazah. Kita nampak siapa yang datang urus jenazah kita, kita rasa saat mana orang buka butang baju kita, kita rasa saat mana orang kapan jenazah kita, sampai kita ke kuburan. Bila sampai di kubur saja, kita nampak saat mana berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir di hujung kaki kita, warna hitam kebiru-biruan. Bila masa jenazah kita mula turun saja, kita rasa saat yang disebut dengan himpitan kubur. Paling yang pertama dalam perjalanan hidup kita ni, pum terus. Himpitan kubur yang di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tak ada seorang pun yang boleh terlepas. Rasulullah kata kalau ada yang terlepas, nescaya bayi-bayi itu akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas daripada himpitan kubur. Yang ni saya tak nak cerita panjang. Saya nak sebutnya, semua di kalangan kita kena himpitan kubur. Sebab apa, kita akan sebut kemudian. Cuma nak sebutnya gambaran apa dia? Gambarannya, bila turun saja, benda yang pertama, himpitan kubur. Tak ada orang boleh terlepas himpitan kubur ni. Cuma kita boleh jadi ringan saja. Ringan himpitan tadi. Macam mana nak suruh ringan tu? Kita kena duduk dalam majlis ilmu. Himpitan kubur bukan azab kubur lagi. Bila dalam keadaan sebegitu, turun saja jenazah kita, sampai ke tanah saja jenazah kita, mula dihadap muka ke kiblat. Bila hadap muka ke kiblat, bau tanah depan muka kita, dengar suara-suara di bawah telinga kita. Selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Bila sebut saja begitu, orang tutup saja liang lahat kita, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah yang turun. Bunyi dah tanah yang turun ni. Kita mula dihadap ke kiblat, bau tanah depan muka kita ni. Kemudian mula tutup jenazah kita ni, tutup saja sampai kepada bila ditimbus sampai parah lutut je ditimbus. Sampai parah lutut je ditimbus. Jalan terus di hujung kaki kita. Dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan ini mula bergerak jalan di hadapan muka kita, berdiri di hadapan muka kita, mula halau salat kita, mula halau zakat kita, mula halau haji kita, mula halau amalan-amalan kita, kecuali satu je yang dia tak boleh halau. Sepanjang saya belajar, satu benda dia tak boleh halau. Apa dia? Quran yang dibaca sebelum mana subuh. Quran yang dibaca sebelum mana subuh. Alim ulama sebut, berdasar pada hadis-hadis Rasulullah menyebut bahawa siapa yang rajin baca Quran sebelum mana subuh, yang ni dia tak boleh dihalau. Dalam hadis Rasulullah pun sebut demikian. Bila kita rajin baca Quran sebelum mana subuh, innal Quran al-fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh akan menjadi peguam bela pada diri kamu di alam barzah nanti. Saya nak sebut sekejap lagi tentang amalan apa dia. Kemudian bagaimana? Waktu mana kena halau, Quran tak boleh dihalau. Quran tak boleh dihalau. Bila tanya pada dia, kenapa kamu tak boleh? Aku tak boleh halau kamu. Malaikat munkar dan nakir tanya, kenapa aku tak boleh halau kamu? Dia jawab, aku menjadi peguam bela pada dia, wahai malaikat munkar dan nakir. Kecuali bila dia tak buat amalan ini yang menyebabkan aku tak akan menjadi peguam bela pada dia. Sekarang kalau kamu nak tanya pada dia, tanya pada aku terlebih dahulu. Aku akan jawab bagi pihak dia, bagi pihak hamba Allah ini, dan dia tak perlu menjawab kerana aku menjadi peguam bela pada diri dia saat demikian. Peguam bela ni dia tak joget, tak menari, dia panggil. Peguam bela ni dia tak terlibat dengan perkara demikian. Peguam bela ni peguam yang sentiasa membaca, yang dibaca sewaktu mana kita hidup di atas dunia. Yang ni nak sebutnya gambaran bagaimana dia akan jawab. Dia akan jawab bagi pihak diri kita. Bila dalam kubur saja, bila saat mana mula tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka, tanya terus. Soalan yang pertama Rasulullah kata akan tanya terus, ma rabbuka. Belum jawab ma rabbuka, tiba-tiba mulut ni sebut terus, qala rabbirji'un. Tuhanku, bagi peluang untuk aku hidup balik ya Allah. Belum apa-apa malaikat, jangan buat apa-apa lagi. Sekarang aku nak hidup balik. Bagi tahu kepada malaikat, ni Allah cerita ni.
Orang dalam kubur tu sebut terus, qala rabbirji'un. Malaikat bagi peluang untuk aku hidup. Malaikat, aku nak hidup balik. Jangan tanya lagi soalan. Jangan tanya lagi soalan. Kenapa? Kenapa nak hidup balik? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Malaikat, kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal dahulu. Malaikat. Ini tajuk yang tuan-tuan minta supaya saya sebut. Tajuk yang baru sampai tajuk ni, baru sampai tajuk ni. Nak sebutnya gambaran kenapa nak hidup balik. Amalan apa yang boleh menyelamatkan kita di alam barzakh? Nak hidup balik sebelum daripada kita masuk dalam kubur. Dia sebut, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal. Lalu malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Malaikat sebut terus, jangan kamu sangka kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu je sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Jemaah sekalian, saya sebut ada 3 kelompok manusia yang bila masuk dalam kubur, yang masing-masing 3 kelompok, 2 kelompok memang terazab terus. Satu kelompok yang bila masuk saja hidup dalam keadaan rasa tenang dan rasa aman dan damai saat mana menghadap di hadapan Allah di barzakh nanti. 2 kelompok ni kelompok apa dia? Yang pertama orang kafir. Kelompok yang kafir, mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kekafiran itu. Yang ni kelompok orang kafir. Masuk dalam kubur tu tak ada lagi nikmat. Tiada lagi yang disebut dengan kelazatan dalam kehidupan. Kerana dunia sudah berlalu. Dunia sudah menjadi syurga dalam hidup mereka. Orang kafir ni kelompok yang Allah tak bagi langsung nikmat. Tak ada nikmat. Yang terakhir dia dapat nikmat bila? Terakhir dia dapat nikmat saat mana dia dekat dengan sakarat. Bila orang kafir ni, dia pernah dia melakukan kebaikan. Dia ada di atas dunia ni, dia melakukan kebaikan. Dekat nak mati, Allah jadikan kematian dia terjadi senang dan ringan. Allah balas semua kebaikan-kebaikan dia penghujung kehidupan dia di dunia. Lalu menyebabkan kita tengok macam senang je orang kafir ni mati. Kadang-kadang kita tengok kan orang kafir ni senang je. Hai bye mati tu dia. Senang je kita nampak demikian. Mati kita kata husnul khatimah kot kita sebut. Tak, dia bukan husnul khatimah. Memang Allah mempermudahkan dia. Permudahkan dia untuk apa dia? Untuk dia tidak akan minta lagi dan dakwa Allah untuk minta segala kebaikan dia, dan Allah permudahkan saat sakarat dia. Orang mukmin, kadang-kadang kita berjumpa orang mukmin dekat nak meninggal dunia, Allah susahkan dia kematian dia. Allah susahkan kematian dia. Kenapa? Allah nak balas semua keburukan dia sepanjang dia hidup atas dunia, supaya dia masuk dalam kubur, dia tidak ada lagi pembalasan keburukan ini di alam barzakh. Yang tu para hadirin sekalian kena faham. Ada orang mukmin yang Allah jadikan demikian. Allah balas. Sehingga selagi mana dia tak terhapus yang disebut dengan dosa-dosa dia, selagi itu Allah tak matikan dia. Allah tak matikan dia. Satu saya sentiasa sebutkan, kalau ada keluarga kita di ICU yang dia dapat life support, kerana apa dia dapat oksigen untuk nak hidup. Selagi mana dia ada harta benda, guna seluruh harta benda dia untuk dia hidup. Kerana hidup itu pahala. Hidup itu pahala dan menghapuskan dosa. Orang mukmin begitu. Tuan-tuan jangan cepat nak cabut life support tadi. Jangan kita kesian dia. Brain dia dah mati dah, kita sebut. Otak dia dah mati dah. Kemudian kita kata kalau dia hidup pun dia tak boleh betul kehidupan dia. Tak, hidup itu pahala. Ulama-ulama sebut hidup itu pahala. Dengan hidup ni Allah jadikan saat mana dekat nak meninggal dunia, dia jadi azab, dia jadi susah, menjadi payah. Satu, kita diajar supaya jaga ibu kita, jaga ayah kita yang berusia, rebut jaga mak mertua kita, ayah mertua kita, kerana semua tu kafarah terhadap dosa kita. Ini satu cara yang diajar dalam hidup kita. Jangan kita kecewa
bila mak kita dan ayah kita tinggal bersama dengan kita. Jadikan masa tersebut masa mengkafarahkan dosa-dosa kita dalam pembesaran kita dengan mereka itu untuk memudahkan kita masuk dalam syurga Allah. Ini benda yang kena faham di kalangan kita. Manakala ada satu kelompok yang memang Allah jadikan sakarat itu menjadi ujian yang amat dahsyat pada diri dia. Kelompok yang pertama yang masuk dalam kubur ni orang kafir. Kelompok yang kedua, yang ni kelompok yang disebut kelompok yang terbesar, orang yang buat zalim pada dirinya sendiri. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia sedang buat zalim pada dia. Kelompok ini Allah cerita dalam Al-Quran. Yang nak hidup balik ni, ada 3 kelompok yang diceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat yang ke-97. Allah cerita, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah di saat mana dia sedang menzalimkan dirinya sendiri. Dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Bila dia mati saja masuk dalam kubur, malaikat tanya terus, qalu fima kuntum? Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Ni kelompok yang dahsyat. Yang kedua ni kelompok yang memang sengsara, teragak-agak di antara syurga dan neraka pada diri dia. Yang ni menjadi sukar pada diri dia saat mana di alam barzakh. Dianya mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Kita tanya, ada ke ustaz orang yang buat zalim pada diri sendiri? Bersepah di kalangan kita yang buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dia tahu ada majlis ilmu, tiba-tiba dia tak hadir di majlis ilmu. Dia duduk kat rumah dia. Duduk je. Layan cerita-cerita drama swasta masa-masa begini. Duduk kat rumah, tak dengar kuliah. Dia buat zalim pada diri sendiri. Dia tak buat zalim pada ustaz. Dia jangan ingat, bila tak datang majlis ilmu, dia sebut, padan muka ustaz aku tak datang. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut, padan muka aku kerana aku tak datang. Kena ingat benda demikian. Kalau tidak, kita buat zalim pada diri kita sendiri. Orang yang dengar azan, dia tak datang semayang berjemaah. Dia duduk kat rumah, semayang berjemaah kat rumah dia. Semayang kat rumah dia. Dia buat zalim pada diri sendiri. Orang yang zalim pada diri sendiri ni siapa? Orang yang dia tak boleh baca Al-Quran Karim. Saya sebut banyak kali ni. Kalau tuan-tuan dekat surah Al-Husna ni tak boleh baca Quran Karim, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan sedang buat zalim pada diri tuan-tuan sendiri. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran tak boleh baca. WhatsApp boleh baca WhatsApp? WhatsApp boleh dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Siapa yang tak boleh baca Quran, dia sedang buat zalim pada diri sendiri. Jangan main-main. Patutnya baca Quran ni berapa kali sehari kena baca? Sebanyak mana kita makan. Berapa kali sehari kita makan? Kalau kita makan 3 kali sehari, baca Quran 3 kali sehari. Kerana makan untuk jasad yang akan hancur, baca Quran untuk ruh yang akan terus hidup. Jangan baca Quran hanya malam-malam Jumaat saja. Jangan baca Quran pada masa-masa tertentu saja. Quran baca sebanyak mana kita makan. Tu kita kena faham pada diri kita. So, beza Quran dengan yang lain. Quran ni kena jadi satu kekuatan. Kalau tidak, masuk dalam kubur, menyesal dalam hidup kita. Masuk kumpulan yang 3 ni. Di kalangan yang masuk dalam kubur ini sendiri. Golongan yang masuk dalam kubur ni sedang zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang hidup dia tak taat pada perintah Allah. Ada kan ibu-ibu yang biasa sebut anak dia kan, ustaz, anak saya bagus ustaz, mencuri tak, menipu tak, berzina tak, minum arak tak, sembahyang pun tak, puasa pun tak, dia panggil. Hidup jenis sebut tak, dia panggil. Dia memang dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah, tapi dia tak buat juga benda yang disuruh oleh Allah. Orang kita ni dia nampak yang tak buat benda yang dilarang je. Dia tak nampak yang disuruh oleh Allah. Islam ni dia terbentuk bagaimana? Dia terbentuk dalam hidup ini dalam keadaan yang kita ni jangan buat benda yang dilarang oleh Allah dan kita kena buat benda yang disuruh oleh Allah. Itu keadaan dalam hidup kita. Jangan kita ni tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Ya betul. Tapi benda yang disuruh oleh Allah kita tak buat juga. Yang ni salah.
Yang ni yang salah dalam hidup kita. Ramai orang kita dia tak mencuri, tak menipu, tak berzina, tak buat benda yang dilarang oleh Allah, tapi dia tak buat juga yang disuruh oleh Allah. Ini zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri ni yang disebut dalam surah, yang disebut dengan surah An-Nisa ayat yang ke-97 tadi. Fima kuntum. Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya, kenapa mati macam ni? Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami orang lemah atas dunia dahulu. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan untuk kamu bumi yang luas? Fatuhajiru fiha. Susah sangat ke kamu nak pergi menuntut ilmu waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu? Lalu dia diam, tak boleh jawab. Malaikat jawab terus, faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan kamu disediakan neraka jahannam. Wasa'at masirah. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang Allah sediakan untuk kamu. Yang pertama. Yang kedua, orang kumpulan ini siapa? Yang hidup dia orang Islam tapi lawan syariat Islam. Hidup dia orang Islam tapi lawan perintah Allah. Allah cerita dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Falamma nasu ma zukiru bih. Ketika mana mereka lupa segala peringatan Allah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah mula buka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Tuan-tuan berhati-hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kena yang ni kan, kena yang ni, tuan-tuan sedang diistidrajkan oleh Allah. Ada orang Islam, dia hidup senang dalam hidup dia. Kita jadi heran dengan dia. Tak semayang, tapi sihat. Tak tutup aurat, tapi jodoh ada. Dia dalam keadaan yang dia apa dia? Tak keluar zakat, tapi kaya-kaya. Kaya-kaya. Dia berjoget tiap-tiap malam, tiap-tiap masa, misal contoh. Hidup dia senang, jawatan dia semakin tinggi. Kita pelik dalam hidup kita. Jangan pelik, yang pelik Allah sebut. Allah kata, sengaja aku senangkan untuk dia, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami buka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Kami buka. Dia nak buat apa pun dia buat. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sampai dia rasa seronok sungguh lah dengan maksiat yang dia buat tersebut. Suka dia. Tengok aku. Aku tak tutup aurat pun jodoh ada je. Kahwin cerai. Dalam hidup dia. Kita ni yang puas mandi bunga tak jumpa-jumpa bunga ni. Nak sebutnya hidup dalam keadaan kenapalah Allah uji sebegini. Hidup dalam kita ni pula buat kerja sungguh-sungguh tapi rezeki kita ni begitu je pada diri kita. Benapa yang sedang terjadi? Beza dengan dia. Dia buat kerja sikit tapi rezeki banyak, zakat tak keluar, hidup tak solat, dalam keadaan tak tutup aurat tapi senang je hidup. Allah kata aku istidrajkan hamba Allah ini. Sampai bila? Hatta iza farihu bima utu. Sehingga kan dia seseronok sungguh dengan maksiat yang dia buat. Suka dia dengan maksiat yang dia buat. Tengah-tengah dia suka tu, aqasnahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Fa izahum mublisun. Di saat mana dia masuk dalam kubur, dia tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah SWT. Allahu Akbar. Dua. Yang tiga golongan ini. Golongan orang Islam ni siapa? Masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur, Allah cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 103. Masuk dalam kubur, masuk-masuk, pandang kanan, pandang kiri, mereka dah berdiri depan. Mereka dah berdiri depan, tengok-tengok, kosong amalan menghadap depan Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sebut Muhammad, di kalangan umat kamu tu, ada yang buat amalan, tiba-tiba kosong amalan dia menghadap depan Allah. Dia tak semayang ke? Semayang. Dia tak puasa ke? Puasa. Dia tak buat haji ke? Buat haji. Tapi tak diterima di sisi Allah. Amalan tidak diterima di sisi Allah. Menghadap depan Allah. Semayang ni jaga je dia. Puasa ni jaga dalam hidup dia. Tiba-tiba menghadap depan Allah. Kosong amalan menghadap depan Allah. Tak ada. Semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada. Saya biasa sebut ya, cerita ni. Macam kita turun-turun kapal terbang sebuah negara tak pernah kita sampai. Turun-turun, tiba-tiba immigration tanya, mana pasport? Mana? Immigration tanya. Custom tanya, mana beg? Mana barang? Bawa pula barang. Barang pula penuh dengan dadah dalam beg tersebut. Tuan-tuan nak buat macam mana? Turun-turun di sebuah negara tak pernah kita sampai. Turun di Korea Utara lah sekarang kita. Turun-turun di Mongolia. Turun-turun di Zimbabwe, misal contoh.
Turun-turun dekat Korea Utara tu, immigration tanya, mana pasport? Tanya soalan tersebut je. Kita cari tak ada. Agak-agak masa tu kita nak buat apa dia? Cari handphone tak ada, cari beg duit tak ada. Turun dah negara dia. Pasport kita pun tak ada. Agak-agak macam ni. Masa tu ternampak muka Jong Nam je tak kena gaya. Kita nampak yang tu je. Di saat demikian. Ni waktu mana turun ni? Bukan turun dekat negara orang ni, turun ke barzah. Turun di barzah, tiba-tiba kosong amalan. Tak ada apa-apa. Sembahyang tak ada, puasa tak ada. Kenapa jadi demikian? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang ni orang yang disesatkan sepanjang hidup di atas dunia. Sesat hidup di atas dunia. Tuan-tuan, jangan termasuk dalam perangkap sesat. Lalu macam mana kita nak selamat dengan daripada tiga yang saya sebut tadi? Macam mana kita nak selamat? Ulama-ulama sebut tiga amalan besar yang kita kena jaga sewaktu mana kita hidup atas dunia, menyelamatkan kita di barzah. Tiga benda ni besar kena jaga. Yang pertama, tolong jaga keyakinan. Jaga keyakinan. Amalan keyakinan. Tambahkan keyakinan. Lagi lama kita hidup, lagi kuat kita dengan Allah. Lagi lama kita hidup, lagi dekat kita dengan Allah. Jangan kita lagi lama hidup, lagi hambar dan tawar kita dengan Allah. Maksud keyakinan ni apa dia? Jangan mencampur Islam dengan pahaman lain. Jangan campur. Tuan-tuan, jangan campur. Saya Islam sikit, liberal sikit. Saya Islam sikit, sekular sikit. Saya Islam sikit, Syiah sikit. Saya Islam sikit, nasionalis sikit. Jangan campur, tuan-tuan. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Tuan-tuan jangan campur aduk, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan campur aduk, tuan-tuan akan menyesal dalam kubur kejap lagi. Tak boleh jawab dalam kubur. Masuk dalam kubur je, tanya madinuka. Tak boleh jawab terus. Tak payah tanya dalam kubur lah. Menyesal dekat nak mati ni. Dekat nak mati ni, syaitan berdiri sebelah ni, menyamar menjadi arwah ayah. Syaitan sebut, jangan mati dalam Islam ya anakku. Ni abah ni membesarkan kamu dahulu. Abah hantar kamu ke sekolah, abah mandikan kamu, abah suap mulut ke mulut kamu. Abah. Dia kata, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi. Abah mati dalam Yahudi. Bila kita cuba mengucap, syaitan menyamar menjadi arwah ibu lah. Arwah ibu disebut, anakku, jangan mati dalam Islam, mati dalam Kristian ya. Ni ibu ni, dia goyangkan buah dada dia. Rasulullah cerita ni, dia goyang buah dada. Buah dada ni pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Jangan mati dalam Islam, matilah dalam Kristian. Ibu mati dalam Kristian. Saya sentiasa sebut, syaitan Putrajaya ni, tuan-tuan. Syaitan Putrajaya dia tak sebut mati dalam Yahudi. Syaitan Putrajaya ni dia tak sebut mati dalam Kristian. Syaitan Putrajaya ni dia sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut macam. Anakku, matilah kamu dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kalian dalam Islam sekularis. Ramai orang kita ni bercampur. Campur keyakinan. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Jangan kita teragak-agak dengan Islam. Orang kita ni teragak-agak. Saya ni memang ya, saya percaya dengan Islam Ustaz, tapi dalam bab ekonomi saya tak terima ekonomi Islam. Habis kita. Orang kita ni disebut, saya ni betul lah Islam Ustaz, saya percaya dengan Islam, tapi dalam bab pendidikan saya tak terima pendidikan Islam. Saya tak boleh terima pendidikan Islam. Orang kita demikian kan? Ramai mana orang kita ni, bila kita hantar, kita sebut pada dia, pergi ke bank, tanya, pegawai bank tu tanya, ni nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Mana yang untung tu dia tak yakin dah dengan Islam. Tu dalam yang disebut dengan apa dia? Dengan keyakinan dia. Dalam pendidikan sama juga. Kita tanya dia, hantar anak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Nak kerja apa menghafal Quran? Habis tu, kamu nak hantar anak ke mana? Saya nak hantar anak saya ke sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Allahu Akbar. Orang kita tak percaya. Tak percaya dengan keyakinan dengan Islam. Tak yakin dengan Islam.
Bila kita sebut Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Jangan ambil separuh dan tinggal separuh yang lain, jangan. Islam ni dalam hidup, dalam sosial Islam, dalam politik Islam, dalam kebudayaan Islam, dalam segala benda yang kita hidup, semua Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang Muslim. Allah sebut demikian. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam ni semua sekali. Jangan kita kata Islam ni dalam bab semayang je ustaz. Dalam bab yang lain tak ada Islam. Tak betul. Tak betul demikian. Keyakinan kita dalam hidup kita ni, Islam way of life. Islam ni sebagai satu cara hidup dalam hidup kita. Jangan teragak-agak. Bila teragak, menyesal dalam kubur. Menyesal dalam kubur, tuan-tuan. Tak boleh mengucap. Ramai mana orang kita tak boleh mengucap. Nak mati itu nak sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak boleh dalam hidup dia. Yang ni orang kita tak jaga. Bukan zaman kita je, zaman sahabat dahulu. Sahabat dah tanya dah Rasulullah, kami ni teragak-agak dengan Islam. Ada ketika lagi lama kami hidup ni, kami jadi terpedaya dengan yang lain. Rasulullah sebut apa dia? Tiap-tiap pagi sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mulut kita ni sebut, Rasulullah kata sebut 7 kali sehari. Nak suruh kuat keyakinan kita. Nak suruh kuat lagi keyakinan, baca qul huwallah sebanyak 40 kali sehari. Rasulullah ajar sebut, dan kita ulang dalam hidup kita ni, ulang dan ulang sebut yang disebut dengan qul huwallahu ahad, supaya menancap keyakinan kita dengan Islam ini sendiri. Ini yang pertama. Akhir-akhir ni kan kita diserang kuat kan dengan liberal, dengan yang puak sekular dah. Sebelum daripada ni, sekular telah serang kita. Nasionalis pernah serang kita. Kita ni pernah dijajah dengan pahaman ini. Sekarang kita diserang kuat oleh puak-puak liberal. Menyerang kita. Islam ni satu agama, disebut demikian. Agama lain pun sama juga dengan agama Islam. Lalu kita kena sambut, sama saja agama lain dengan agama Islam, disebut demikian. Yang ni puak liberal yang sedang menyerang. Kalau tuan-tuan terpedaya dan termasuk dalam perangkap ini, tuan-tuan mati, tuan-tuan akan menyesal depan Allah. Bersaksi depan Allah, saya dah sebut perkara yang pertama. Yang kedua, amalan kedua kena jaga untuk kita menjadi bekal kita di alam barzakh, yang disebut dengan amalan ibadah kita pada Allah. Amalan apa yang kena jaga sangat? Solat. Ibadah kita kena jaga, solat. Solat jangan tinggal walaupun 1 rakaat. Lagi berusia, lagi jaga solat. Lagi berusia, lagi ke depan. Lagi saf yang pertama. Jangan berebut saf belakang. Berebut saf pertama. Lagi berusia. Lagi berusia, lagi khusyuk solat kita. Kerana dah lama dah kita ni solat. Bukan sehari 2 kita solat. Solat kita merapatkan kita dengan Allah. Solat kita ni menjadikan kita semakin warak dalam hidup. Solat kita ni menjadikan lambang kita ni ahli syurga yang sedang bergerak di atas muka bumi ini. Tuan-tuan jangan biarkan solat tuan-tuan ala kadar, jangan. Sekadar solat biasa-biasa saja, jangan. Tapi jadilah solat kita mi'rajul mu'minin, menjadi hubungan kita dengan Allah. Di saat mana kita solat, semakin berusia, semakin kita dekat dengan Allah. Ini cara dalam hidup kita. Berusia umur kita sekarang, dalam usia kita 40 tahun, kita jaga solat. Solat 5 waktu jangan tinggal. Usia kita 60 tahun, jangan tinggal solat berjemaah. Solat berjemaah, jaga je solat berjemaah. Usia 60 tahun, jangan tinggal solat tahajud. Solat tahajud, bangun pada kita. Dalam hidup kita, kita dah mula jaga. Solat dalam usia 60 tahun, rukuk sujud kita penuh dengan tangisan. Penuh dengan penghayatan solat kita ni sendiri. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, jaga apa dia dalam ibadah ni? Jaga Al-Quran. Al-Quran, baca dan baca. Umur 60 tahun je, jangan tinggal dah baca Quran. Tiap-tiap hari baca Quran. Berapa juzuk sehari kena baca Quran pada usia 60 tahun? 10 juzuk sehari. 10 juzuk sehari mesti dibaca Al-Quran Karim. Ayah-ayah dan ibu-ibu yang usia 60 tahun, 10 juzuk sehari mesti baca Quran. Tanda kita tak akan menyesal dalam kubur nanti. 10 juzuk ni jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. 10 juzuk ni biasa-biasa saja. Pada diri kita 10 juzuk. Jangan rajin baca WhatsApp. Jangan rajin baca Facebook. Jangan banyakkan kita habis masa
melayani Instagram. Teruk lagi, umur 60 tahun, main game lagi tak habis-habis. Umur 60 tahun main Candy Crush, main Candy Crush. Main tembak-tembak dalam handphone. Tak ada kerja sungguh dia panggil macam. Umur 60 tahun, rajinkan baca Quran. Baca Quran. Dan saya cadangkan jemaah-jemaah sekalian, kalau ayah-ayah kita tak tinggal dengan kita, ibu kita tak tinggal dengan kita, saya cadangkan kalian masukkan internet di rumah masing-masing, kemudian ajar ibu kita untuk buka Facebook ustaz-ustaz, supaya boleh layari kuliah-kuliah ustaz-ustaz. Kalau kalian sayang pada mak ayah masing-masing, beli yang disebut dengan apa dia, router, modem dan sebagainya. Ustaz-ustaz ni tiap-tiap hari ada kuliah. Kita bagi tahu pada ibu ayah kita, ni masa dia. Pukul 10 pagi ada ustaz yang mengajar. Pukul berapa? Pukul 11 pagi ada ustaz mengajar. Pukul 3 petang ada ustaz mengajar. Maghrib ada yang mengajar. Biar mak ayah kita ni ikut jadual-jadual tersebut. Di kampung-kampung. Oleh kerana apa dia? Nak ikut siaran TV, tak boleh. Tak banyak sangat dalam siaran TV. Yang ada, banyak joget, banyak menari, banyak benda yang lain. Lalu ikut siaran-siaran sebegini. Menjadi kewajipan bagi anak-anak yang dia tahu bahawa mak ayah dia yang tinggal di kampung, yang tak nak datang ke bandar, masukkan internet, masukkan demikian, permudahkan mereka untuk mereka belajar melalui yang disebut dengan siaran-siaran yang ada, yang dilayari dalam Facebook dan sebagainya. Yang ni yang lebih baik bagi saya demikian. Ni teknik supaya apa dia? Yang kena gam kat TV boleh tengok dengan Facebook. Ini senang, mudah-mudah. Ni cara untuk kita nak suruh jangan nampak besar sangat TV, jangan nampak. Supaya jangan kita melekat sangat dengan TV. Kita ajar mak ayah kita pula. Sekarang ni ramai. Saya pergi ke Mekah, saya pergi beberapa tempat, kebanyakan makcik-makcik, pakcik-makcik ni kenal. Tengok ustaz, saya tengok ustaz dalam Facebook, saya tengok ustaz dalam YouTube. Yang ni yang disebut demikian. Ini saya kata bagus. Tinggal kat mana dia sebut? Tinggal dekat kampung, tapi anak yang bagi internet, anak yang masukkan bayar tiap-tiap bulan untuk saya belajar tiap-tiap masa, belajar ini sendiri. Ini satu cara yang dibenarkan dalam syarak untuk kita nak suruh tambahkan ilmu di kalangan kita ini sendiri. Dua, Al-Quran jangan tinggal. Dengan tujuan nak suruh Al-Quran ini, kalau dapat lagi suruh hafal. Mak kita, ayah kita ni hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, paling tidak 3 surah ni mesti ada dalam dada dia. 3 surah ni surah apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Sebut ada mak kita, ayah kita. Mak, ayah, kalau mak, ayah boleh hafal 3 surah ni, saya bercadang nak hantar mak, ayah ke Mekah. Buat umrah, misal contohnya. Bagi hadiah pada mereka. Surah yang pertama surah Al-Mulk. Surah yang kedua surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Mula kita letakkan demikian. Yang ketiga surah Al-Kahfi tak panjang, 110 ayat dia. Yang ketiga surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni pun tak panjang, 286 ayat je. 286 ayat ni mula hafal. Biar dia 3 surah dalam dada mak ayah kita. Saya dah berjumpa dah hamba Allah yang dia diberitahu oleh doktor dia kanser stage yang keempat. Dia dengar kuliah saya. Alhamdulillah, dia dengar, dia hafal. Dia kata, ustaz, saya hafal 3 surah ini, ustaz. Saya hafal 3 surah ini. Bila saya hafal 3 surah ini, saya dah ingat dah. Saya berjumpa dengan dia. 3 surah ni. Surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi dan surah Al-Baqarah dia hafal. Kemudian habis 3 surah, dia menghadap depan Allah SWT. Dia menghadap depan Allah. Dalam sehari 2 ni, saya mimpi. Dalam mimpi saya duduk dalam satu masjid yang indah. Masjid kampung. Yang duduk di kampung tersebut, saya mimpi, dalam mimpi saya berjumpa dengan arwah-arwah yang meninggal dunia. Duduk dalam masjid. Dan waktu mana dalam masjid di kampung, saya nampak atap yang bocor. Dalam tersebut, saya tengok tenang je masyarakat di kampung itu. Penuh dalam masjid ni. Kemudian wirid. Dalam wirid itu, saya aminkan doa. Kemudian dibaca doa wirid ini, mengalir mata. Satu masjid itu mengalir mata. Menghadap dalam keadaan yang saya jumpa ni arwah-arwah yang telah meninggal dunia dalam keadaan menghafal 3 surah ni, insya-Allah. Ini kelebihan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan demikian. InsyaAllah kita cuba usaha. Pada diri kita ni Al-Quran. Hafal 3 surah ni biar ada dalam dada kita. Yang ketiga, dalam amalan
amalan yang disebut dengan ibadah ni lagi apa dia? Banyakkan bersedekah. Bersedekah di jalan Allah. Hari kita ni cari harta untuk apa? Cari harta untuk agama. Tuan-tuan kena mula ubah dalam hidup kita. Bukan cari harta untuk kita, tapi cari harta untuk agama. Belajar untuk kita buat demikian. Saya cari harta untuk agama. Kemudian untuk agama ni untuk apa? Untuk saya ke syurga. Ni kena amalkan pada diri kita demikian. Kita bukan cari harta untuk diri kita saja. Kalau Allah bagi nikmat untuk diri kita, keluarga kita, itu satu bonus. Tapi yang lebih utama, saya cari harta untuk dapatkan pada agama. Kemudian saya akan tanya, agama perlu daripada harta saya ni apa dia? Lalu kita bagi. Bila kita bagi harta-harta kita ni untuk jalan agama, kita akan dapat balik dalam syurga nanti. Yang ni yang kena ada. Jangan jadi penyimpan untuk hari tua. Sayang di kalangan kita. Ramai orang kita, orang tanya, kamu dapat duit ni kamu untuk apa? Saya simpan untuk bekalan hari tua. Tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua. Baru nak tua. Simpan untuk hari tua ni satu penyesalan. Jangan simpan untuk hari tua, tuan-tuan. Tapi simpanlah untuk agama. Gunakanlah. Bila ada dapat saja rezeki kita, hanya agama nak apa dia? Benda apa lagi yang perlu? Daripada kerja-kerja agama. Banyak kerja agama ni diperlukan. Kalau tuan-tuan perhati betul-betul, kerja-kerja agama ni tak cukup-cukup. Saya sendiri dalam bidang saya ni, saya perhatikan dalam 4 juta, 5 juta setahun untuk bangunkan anak-anak tahfiz. Lebih kurang 1,000 orang saja anak tahfiz ni, kita perlu lebih kurang 4 juta, 5 juta setahun. Ini dalam 1,000 orang. Bayangkan kita perlu kembangkan lagi. Jumlah yang ramai ini. Banyak mana yang kita perlukan dalam suasana masyarakat kita hari ini. Nak kepada, dia panggil harta-harta. Harta-harta orang Islam ni, jangan kita simpan-simpan. Sebab ramai dah orang Islam yang mati, dia simpan harta dalam keadaan akhirnya harta dia tak bergerak ke mana-mana. Bila dia masuk dalam kubur, anak-anak dia berkelahi berebut harta dia, dia terseksa dalam kubur tersebut. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak tahu terseksa ke tak terseksa. Ramai mana masuk dalam kubur terseksa. Berkelahi anak-anak ni, berebut harta benda. Jangan simpan. Jangan simpan. Bila kita tahu dah masa kita nak menghadap depan Allah, agih-agihkan untuk kerja-kerja agama. Banyak kerja-kerja agama yang diperlukan dalam tugasan kita harian ini sendiri. Ini tugasan yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, amalan apa yang kena jaga? Saya nak sebut dalam 3 amalan yang besar. Yang pertama, jaga keyakinan. Yang kedua, jaga ibadah. Yang ketiga, tolong jaga akhlak. Tolong jaga akhlak. Akhlak kena jaga dalam hidup kita. Semakin berusia, semakin warak. Tak sepatut dalam hidup kita semakin berusia, semakin kita ni dalam keadaan biasa-biasa saja. Jangan. Tuan-tuan kena jadi orang yang semakin berusia, semakin soleh. Semakin berusia, semakin taat. Orang boleh tengok berbeza 10 tahun yang sudah dengan 10 tahun yang mendatang dalam hidup kita. Semakin kita ini hidup, semakin soleh dalam hidup kita. Bukan kita semakin teruk. Tulisan-tulisan kita semua mengajak kepada syurga Allah. Manakala kata-kata kita, tutur bicara kita, tu susun indah, yang tak menyakitkan dan menyusahkan orang lain. Manakala dalam pergaulan seharian kita menjadi pergaulan-pergaulan yang terbaik di kalangan kita. Berebut membuat pahala. Berebut buat pahala di kalangan kita ni. Berlumba dalam melakukan kebaikan. Itu tanda akhlak-akhlak yang baik, yang terjaga supaya kita masuk dalam kubur tak ada penyesalan. Bahkan kita menjadi orang yang paling utama di alam barzakh. Bila masuk dalam kubur, mereka sebut numu kailal arusah. Tidurlah bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu, saat yang terindah dalam diri kamu, sekala mana kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Saya pohon kemaafan kerana saya bercakap panjang dah. Sejam lebih dah saya bercakap ini. Saya nampak tuan-tuan dah betulkan tulang belakang 5 kali dah saya tengok. Jadi kita berhenti setakat ni lah. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang baik ini menjadikan pada diri kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh dan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan yang baik sebegini menambahkan lagi bekalan-bekalan pada kita, dan saya doakan semoga semua yang hadir malam ini
termasuk di kalangan ahli-ahli syurga firdaus Allah insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan demikian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.